minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat sejahtera. Salam mahabbah kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Haji Nordin yang telah pun berada di Google Meet untuk kuliah insya' kita pada malam ini bagi syarah iaitu tentang fiqh muamalat yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur bersama dengan tim Dua Nur Iman yang menyediakan platform untuk kuliah kita pada malam ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh sahabat pencinta ilmu, muslimin muslimat yang terus istiqamah bersama-sama untuk mengimarahkan kuliah insya' kita. Allahumma ya karim ya rahim. Alhamdulillah, panjatkan syukur pada Allah kerana dengan keizinannya kita dapat lagi bersama dengan Yang Amat Arif pada malam ini. Mudah-mudahan kuliah insya' kita ini dilimpahkan taufik, petunjuk dan hidayah, dan semuanya kita dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita dengan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk membaca Ummul Kitab Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita di kuliah insya' bersama dengan Yang Amat Arif pada malam ini, Allah limpahkan rahmat keberkatan, dipayungi oleh para malaikat bersama kita di Taman Ilmu pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk menyampaikan syarah berkaitan dengan fiqh muamalat. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Rosniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Dua Nur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama bagi menyambung kuliah muamalat, fiqh muamalat yang berkaitan dengan urusan kita seharian ni dalam bermuamalah sesama manusia, khususnya berkaitan dengan harta, ataupun kita panggil mal, dalam bahasa Arab dipanggil mal. Daripada mal itulah diambil
bila urusan berkaitan dengan mal ini diambil perkataan muamalat, muamalah kita seharian berkaitan dengan harta. Sebelum kita pergi jauh, saya mohon izin untuk moderator ataupun mengingatkan saya untuk kuliah tauhid akan datang, sebab sebelum ni bila habis kuliah hari Jumaat yang lepas tu baru saya teringat seorang daripada jemaah kita bertanya balik berkaitan dengan la ilaha illallah, berkaitan dengan la ilaha illallah, yang mana dia terlepas terlepas penerangan berkaitan dengan kalimah zikir la ilaha illallah. Jadi insya-Allah dalam kuliah tauhid minggu hadapan insya-Allah saya akan ulas balik semula lah, mungkin secara ringkas berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, berkaitan dengan sifat 20 yang kita belajar, dan bagaimana zikir kalimah la ilaha illallah itu kita sepatutnya faham dan juga amalkan, insya-Allah. So, nanti tolong ingatkan saya insya-Allah dalam kuliah tauhid akan datang. Jadi pada malam ini hadirin hadirat sekalian, kita sambung kuliah fiqh muamalat, fiqh berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan harta. Dalam kuliah yang lepas saya telah kongsikan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan harta. Ada banyak lagi ayat Quran yang berkaitan dengan harta secara keseluruhannya, iaitu berkaitan dengan pemilikan harta dan ingatan Allah Subhanahu wa taala, supaya harta yang ada diinfakkan ke jalan yang kebajikan, jalan yang kebajikan, dan semuanya nanti akan ditanya pada hari akhirat nanti. Dan pada malam ini sebelum kita sambung lagi berkaitan, kita dah sampai berkaitan dengan dia fiqh muamalat ini berkisar kepada tata cara pemilikan harta dari segi hukum syarak dan juga tata cara pelupusan ataupun bagaimana syarak dalam hukum syarak, bagaimana harta itu diagih-agihkan. Dia pemilikan dan juga pengagihan harta. Itu yang dua fokus kita lah yang berkaitan dengan muamalat ini. Dan juga bagaimana transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemilikan dan juga pengagihan harta. Jadi malam ini oleh kerana minggu lepas saya tak sempat nak kongsikan beberapa hadis, insya-Allah pada malam ni kita lihat beberapa maksud hadis berkaitan dengan harta, dan lepas itu insya-Allah kita masuk balik berkaitan dengan tajuk pemilikan harta dari segi hukum syarak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, tidak boleh ada rasa dengki, iaitu cemburu, melainkan bagi dua orang manusia. Yang pertama, seorang yang telah dikurniakan ilmu dan kefahaman Al-Quran oleh Allah Ta'ala, dan dia beri dengannya pada waktu malam dan siang. Maknanya dia beramal dengan ilmu dan kefahaman yang diberi oleh Allah. Dan yang kedua, seorang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan. Kekayaan harta benda, dan dia menginfakkannya kepada jalan-jalan kebaikan pada waktu malam dan siang. Ini dua orang yang patut kita cemburu, berdasarkan ingatan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang yang berilmu dan faham tentang agama dan dia beramal dengannya. Dan yang kedua, seorang yang Allah Ta'ala kurniakan harta kekayaan, lalu dia menginfakkannya kepada jalan-jalan Allah, fi sabilillah, pada jalan kebajikan. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda ketika baginda sedang berada di atas mimbar, dan ketika baginda sedang menyebut tentang sedekah,
memelihara maruah dan meminta-minta. Sabda Nabi, tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini biasa kita dengar. Dan tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak. Dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta pemberian. Memberi lebih baik daripada yang meminta-minta. Ini hadis, ingatan hadis Nabi SAW. Jadi maknanya ini galakkan bagi kita untuk mencari harta. Sebab dengan harta itulah kita boleh bersedekah. Yang ketiga, hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, baginda bersabda kepadanya, serulah mereka kepada persaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ini utusan Allah. Dan sekiranya mereka mentaati ataupun menuruti seruanmu itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ke atas mereka salat 5 waktu pada setiap hari dan malam, siang dan malam. Dan sekiranya mereka taat kepada perkara itu, maka ajarkanlah mereka bahawa sesungguhnya Allah mewajibkan ke atas mereka sedekah. Ini zakat lah, bukan sedekah sunat, zakat. Kepada harta-harta mereka, diambil daripada orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada golongan fakir miskin di kalangan mereka. Ini pentingnya harta, pentingnya zakat, iaitu selepas seruan tauhid dan juga mengerjakan solat. Maka datangnya kefarduan untuk zakat. Bagi orang kaya ataupun orang yang boleh berzakat membantu orang yang susah, fakir dan miskin. Hadis yang keempat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia tidak melaksanakan zakatnya, dirupakan baginya hartanya itu pada hari kiamat nanti dengan seekor ular yang mampu berdiri di atas ekornya, lagi berbisa, dengan 2 titik hitam yang berlubang di dalam rahangnya, akan dikalungkan ataupun dibelitkan ke atasnya pada hari kiamat nanti. Kemudian ular itu mengambilnya dengan kedua-dua rahangnya seraya berkata, akulah hartamu, akulah khazanahmu. Dan baginda membaca daripada Al-Quran Suratul Imran ayat 180. Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Ini ingatan Nabi pada kita supaya yang mampu ataupun yang dah sampai masa mengeluarkan zakat, tak kira lah zakat harta, zakat emas dan sebagainya, dan lain-lain zakat lah yang difardukan kepada kita. Termasuklah zakat fitrah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum salat hari raya. Hadis yang seterusnya, selepas ini kita masuk balik pada tajuk kita insya-Allah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, lindungilah harta-hartamu dengan zakat dan ubatilah pesakit-pesakitmu dengan sedekah, dan sediakanlah persiapan bagi balak dan bagi balak dengan berdoa. Ini 3 perkara yang Nabi ingatkan pada kita. Maknanya bagi 3 perkara ni ada penyelesaiannya. Melindungi harta kita dengan berzakat.
Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala lindungi kita dan harta kita daripada dicuri, dirompak dan sebagainya. Ya. Ini yang ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ubati pesakitmu dengan sedekah. Dan kadang ada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan sakit. Ya, rupa-rupanya sedekah kita ni boleh menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit. Sebab ni Nabi sendiri jamin ni dalam hadis Nabi ni. Mengubati pesakit-pesakitmu dengan sedekah. Kadang-kadang sedekah ini juga menjadi satu cara untuk mengelakkan kita daripada balak dan sebagainya. Dan yang ketiga, sediakanlah persiapan bagi balak dengan berdoa. Doa ni satu perkara yang kita tak boleh tinggal. Doa ni seolah-olah, kalau satu kitab yang saya baca, silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Doa ni senjata bagi orang yang beriman. Sebab tu lepas solat tak boleh tidak, mesti kita berdoa lah. Berdoa tak boleh tidak. Dan banyak doa-doa yang dah diajarkan kepada kita, yang tidak boleh tidak, mesti kita berdoa. Berdoa memohon ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan berselawat kepada Nabi, berdoa memohon keampunan kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita dan sebagainya. Dan juga doa untuk kita menolak bala. Dan waktu COVID ni kita diajar doa untuk mengelak daripada penyakit berjangkit dan sebagainya. Minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Kita diajar doa. Tapi sekurang-kurangnya kita berdoa, Rabbishfina min kulli da' wa anfina minal bala wal waba. Ya Allah, ya Tuhanku, afiatkanlah kami daripada min kulli da', daripada segala penyakit. Rabbishfina min kulli da' wa afiatina min kulli وعافينا واستغفر الله رب اشفنا من كل داء وعافية من كل lupa pula saya lah. Minta afiatkan daripada segala penyakit dan juga balak. Itu doa yang biasa, minta kita jauh daripada balak. Wa'afina minal bala wal waba, daripada wabak penyakit. Okey, itu bahagian sikit sebanyaklah berkaitan hadis berkaitan dengan harta. Jadi kalau mengikut daripada para ulama pula, para ulama pun banyak kata-kata hikmah yang disebut oleh para ulama, terutama ulama-ulama sufi lah, yang berkaitan dengan harta. Pernah saya ingat dulu saya kongsikan sama ada dalam kuliah ini ataupun kuliah yang lain. Pesan Ibrahim Adham kepada para pengikutnya dalam satu kitab yang dipanggil Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub ni satu kitab yang kitab Arab yang dalamnya mengandungi perbahasan ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Ada 3 cabang lengkap dalamnya. Dan di dalam kitab ini, dalam bab tasawuf, memuatkan pengajaran Ibrahim Adham. Satu hari anak-anak murid beliau berjumpa dengan Ibrahim Adham. Ya Syekh, kata anak-anak muridnya, izna bima yanfa'una. Wahai Syekh Ibrahim Adham, berilah peringatan kepada kami yang boleh memberi manfaat kepada kami. Dalam peringatan Ibrahim Adham ni ada banyak perkara yang dipesan oleh Ibrahim Adham. Salah satu daripadanya berkaitan dengan kata Ibrahim Adham, ketika mana manusia sibuk menghiasi rumah, menghiasi istana, atau benda betul,
Kata Ibrahim Adham, ketika mana manusia lain sibuk menghiasi rumah, menghiasi istana masing-masing, semua nak rumah cantik kan, rumah cantik macam istana ya. Ibrahim Adham kata, sibukkanlah dirimu untuk menghiasi kuburmu nanti ya. Kubur kamu yang gelap gulita. Ini pesanan daripada Ibrahim Adham. Ini yang berkaitan dengan harta. Ada banyak lagi lah ya. Ibrahim Adham ni pada satu hari, kalau tak silap saya dalam satu kisah, bila dia dalam kota Baghdad ya, dia di Iraq waktu itu, bukan sekarang je nak masuk toilet ni kena bayar ya. Waktu tu pun kena bayar. Jadi bila nak masuk toilet ni, Ibrahim Adham ni pergilah pergi cari toilet. Rupanya nak masuk toilet kena bayar. Lalu menangis Ibrahim Adham ya. Jadi penjaga toilet ni kata, ya Syekh, dia kata, kalau tak ada duit tak apalah, masuk je lah ya. Jadi Ibrahim kata bukan masalah nak bayar masuk toilet, kata. Sebab aku membayangkan nak masuk toilet pun kena bayar, kata. Bagaimanakah nanti aku nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ingat kepada akhirat, ingat kepada bahasan Allah. Dia menangis Ibrahim Adham ya. Nak masuk toilet pun kena bayar, ya Allah, kata. Macam mana nak masuk syurga nanti ya. Ini ingatan ni lah kita para ulama yang berkait. Banyak lagi lah kisah-kisah ahli sufi dan para ulama berkaitan dengan harta ya. Okey, kita masuk balik kepada yang saya sebut tadi. Dalam fiqh muamalat ini berkaitan dengan pemilikan harta dan juga pengagihan harta. Dalam kuliah yang lepas kita dah masuk sedikit ya, berkaitan dengan pemilikan harta. Dan dalam pemilikan harta ni dia bagi kepada dua. Pemilikan sempurna, al-milkut tam ya. Kemudian ada pemilikan yang dipanggil milkun naqis, pemilikan tidak sempurna ya. Ini pecahan besar ni lah ya. Contoh pemilikan sempurna ni iaitu yang saya sebut dalam kuliah yang lepas, iaitu penguasaan harta yang belum dimiliki ya. Maknanya harta tu belum dimiliki, tetapi apabila kita menguasai, memiliki harta tu, dia menjadi milik mutlak kita. Itu maksudnya. Contohnya penerokaan tanah yang saya sebut dalam kuliah yang lepas, yang kita panggil ihya al-mawat ya. Itu meneroka tanah. Nanti kita akan bahas sikit ya berkaitan dengan penerokaan tanah ni. Kemudian penguasaan bahan galian harta karun ya, kalau ada di tanah kita lah. Kalau tanah kita ditakdirkan tiba-tiba ada emas, kaya lah kita kan ya. Gali-gali nak gali pergi, tiba-tiba jumpa harta karun, contoh ni kan. Macam mana ya. Kemudian binatang buruan ya. Ini contoh-contoh lah ya. Termasuklah melalui akad jual beli dan sebagainya ya. Melalui hibah, melalui wasiat, ini pemilikan sempurna. Melalui pemilikan melalui harta pusaka, nanti kita akan sentuh satu-satu ya secara detail ya. Melalui syufa'ah ya. Syufa'ah ni ni istilah yang ni lah, nanti sampai masa saya akan terangkan apa maksud syufa'ah. Dan kemudian pemilikan tidak sempurna ni ya, saya terang sikit dulu, nanti kita akan bahas selepas ini satu-satu lah ya. Pemilikan tadi pemilikan sempurna, kemudian yang kedua pemilikan tidak sempurna. Pemilikan tidak sempurna ni maksudnya kan kita dah bahas minggu lepas apa maksud harta ni, pemilikan harta sempurna. Pemilikan harta yang sempurnanya iaitu memiliki zat harta dan juga manfaat harta. Dua kan? Dua syarat. Itu pemilikan sempurna lah ya. Jadi kita milik barang dia dan milik manfaatnya. Contoh kita milik rumah milik kita dan manfaatnya kita boleh tinggal, kita boleh sewakan, itu manfaatnya ya. Dua-dua milik kita. Itu pemilikan sempurna. Manakala pemilikan tidak sempurna ni,
maknanya hanya milik salah satu saja. Sama ada kita memiliki zat harta itu ataupun kita memiliki manfaatnya sahaja. Ya. Dia terbagi kepada 3 pemilikan tidak sempurna. Yang pertama, tak payah hafal lah ni kot, kita dapat faham pun cukup lah, insya-Allah. Nak hafal memang payahlah nak hafal ni. Ya. Saya pun tak hafal, kurang kita faham. Yang pertama, pemilikan zat benda atau fizikalnya saja. Contohnya kita memiliki rumah tu, rumah tu saja. Contohnya lah, kita memiliki, maknanya zat benda, barang tu saja kita miliki dia. Manfaatnya tidak, Macam mana boleh jadi macam itu nanti kita akan bincang. Kemudian yang kedua, memiliki manfaat saja, pemilikan manfaat saja. Contohnya kita dapat hak untuk guna saja. Kita sewa tu kita dapat manfaat sajalah, contoh kita duduk menyewa rumah kan. Rumah bukan kita punya, kita dapat manfaat boleh duduk sebab kita sewa. Itu bukan pemilikan sempurna dipanggil. Kemudian pemilikan manfaat benda atau disebut hak menggunakan secara terbuka. Contohnya apa? Harta tu bukan kita punya, tapi secara terbuka, secara biasanya kita boleh guna. Contoh jalan, kan? Jalan kalau apa lagi? Kemudahan-kemudahan awam lah, boleh kata kita contoh punya. Itu bukan kita punya tu, kerajaan punya, tapi kita boleh guna. Toilet, tandas awam, jalan, lampu jalan kita boleh nikmati apa ni. Itu contohlah. Okey. So sekarang kita balik kepada pemilikan sempurna tadi. Kita dah bincang berkaitan dengan ihya al-mawat. Yang pertama kan, menguasai macam mana cara pemilikan sempurna yang boleh menjadi milkutam, yang boleh menjadi hak kita sepenuhnya. Yang pertama disebut penguasaan harta yang belum dimiliki. Penguasaan harta yang belum dimiliki, iaitu maknanya harta itu, contoh yang saya dah sebut dulu dalam kuliah yang lepas, contohnya ikan masih di dalam laut, kancil ataupun rusa masih dalam hutan, itu contoh harta lah. Bila kita dapat tu jadi milik kita, macam mana caranya, itu satu contoh lah penguasaan harta yang belum dimiliki. Bagaimana dia ada beberapa kategori pula, penguasaan harta yang belum dimiliki. Yang pertama melalui penerokaan tanah, nak memiliki tanah. Saya dah sebut dah dalam kuliah yang lepas, bagaimana salah satu daripada pemilikan sempurna ni iaitu penerokaan tanah. Jadi dalam bab penerokaan tanah ni, saya bincang terus lanjut sikit berkaitan dengan penerokaan tanah ni. Ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Saya bagi contoh yang kuliah yang lepas, almarhum ayahanda saya buka hutan, buka hutan nak buat kebun getah, penerokaan tanah. Kita tengok sebenarnya apa syarat-syarat dia. Yang pertama, syarat dia tanah belum dimiliki oleh sesiapa pun. Tanah hutan, tanah kerajaan, asalnya memang kerajaan lah. Jadi apabila kerajaan benarkan boleh, belum ada milik sesiapa lagi pun, tanah hutan. Jadi itu syarat yang pertama. Bolehlah kita meneroka. Kemudian yang syarat yang kedua, kedudukan tanah tersebut jauh dan di luar kawasan bandar dan penempatan. Tanah kosong ataupun tanah hutan tadi ni maknanya di luar bandar, bukan pinggir bandar ataupun dekat taman perumahan. Itu memang tercat lah tu, bukan tanah kosong lah, memang ada orang punya. Ni yang segi hukum syaraknya memang dah, maknanya kalau kita tengok dalam keadaan sekarang pun memang maknanya bertepatan dengan hukum syarak, syarat-syarat. Kemudian yang ketiga, tiada kaitan dengan sesiapa.
Tanah ni bukan milik sesiapa, bukan milik orang perseorangan ataupun milik sesiapa. Ya, jangan pula nanti ada yang teroka tanah, tiba-tiba rupanya tanah reserve kerajaan. Jadi tak boleh. Kerajaan dah reserve dah untuk dia. Sebab tu yang syarat yang keempat ni dia kata tidak digunakan untuk tujuan tertentu. Tidak digunakan, tanah tu tidak digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi kalau contoh sekarang ni kerajaan dah reservekan tanah tu untuk tanah tadahan hujan contohnya. Hutan simpan tadahan hujan. Tanah hutan tanah simpanan untuk tanah hutan simpan untuk tadahan hujan. Dah digazet kat situ. Jadi memang tak boleh diteroka. Nak dibalak pun sepatutnya tak boleh. Ni kata yang pembalakan haram tu kan memang haram dari segi hukum syaraknya pun haram. Segi hukum syaraknya pun haram. Mana hasil dapat pun kalau pembalakan haram tu maknanya haram lah. Walaupun asalnya diharuskan oleh hukum syarak. Tetapi apabila pihak berkuasa menetapkan sesuatu tanah itu untuk tujuan tertentu, maka mana dah ada sekatan, tak boleh diteroka lagi. Lain macam yang saya cerita dengan hadirin hadirat sekalian dalam kuliah yang lepas, almarhum ayahanda saya memang dibenarkan. Dibenarkan tanah tu memang tanah hutan, dibenarkan kepada orang kampung yang berhajat untuk buka tanah, usahalah sendiri, buka lah sendiri, tebas sendiri. Lepas tu baru hukum. Lepas tu barulah pejabat tanah hantar orang dia hukum. Bahagian masing-masing, kalau contoh dibenarkan 3 ekar seorang, 3 ekar lah. Jadi tu almarhum ayah anda saya tu dapat 3 ekar. Kemudian nak dibuka gatri sebelah aja lebih kurang. Sebelah yang hutan yang belum diteroka tu lah. Jadi bila nak dibuka kawasan gatri tu, itu yang pegawai tanah tu beritahu pada almarhum ayah anda saya, Tok Lebay, dia kata, nah kita nak buka dah gatri ni. Jadi ada peluang lagi nak teroka tanah tu lagi. Mana haji tanda lah tuan, Tok Lebay belum haji lagi masa tu. Lebay tanda lah, dia kata, banyak mana nak tanda. Jadi maklumlah kan. Dia arwah ayah anda saya ni tanda lah lebih kurang dalam 2 ekar. Jadi daripada 3 ekar campur 2 ekar suku lebih kurang, adalah 5 ekar lebih kurang, 5 ekar suku. Alhamdulillah, cukuplah. Jadi itu ni syarat-syarat tadi ni. Berkaitan dengan penerokaan tanah. Kemudian yang kedua, sebab pemilikan sempurna yang kedua tadi berkaitan dengan penguasaan harta yang belum dimiliki, iaitu yang kedua, usaha-usaha mencari gali harta karun. Usaha-usaha mencari gali harta karun. Jadi ada juga syarat-syarat dia. Mencari harta karun ni pun ada juga syarat-syaratnya. Macam apa ni, penerokaan tanah tadi pun ada syarat-syaratnya dengan kebenaran pemerintah. Bagi harta karun ni pun boleh ada juga. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Jadi bagi bahan galian harta karun yang merupakan harta yang tersimpan di dasar bumi, bagi mendapatkan kedua-dua jenis harta tersebut, usaha yang bersungguh-sungguh serta tekun sangat diperlukan. Walaupun kadang-kadang harta itu dijumpai secara kebetulan tanpa sebarang usaha. Contoh macam tadi saya sebut nak gali perigi, tiba-tiba jumpa emas contohnya kan. Boleh jadi. Jadi para fuqaha sebenarnya telah memberi definisi yang berbeza tentang antara dua jenis harta ni. Harta galian dan harta karun. Harta galian ni apa dia, macam-macam lah. Minyak ke, apa lagi, macam di Pahang yang sibuk dulu ni apa, bauxite apa, pun lupa nama dia. Ada hasil bumi yang tertentu kan.
yang sibuk dalam dibincang nasab khabar ya. Rokaan apa ni, orang mencari gali hasil bumi secara haram dan sebagainya di Kedah dan macam banyak negeri lagi ya. Kalau macam di Negeri Sembilan ni yang banyak emas dia dimaklumkan di sekitar kawasan Gemencik ya. Ada orang Negeri Sembilan ke dalam ni ya. Orang Negeri Sembilan ni kawasan Gemencik ya. Dan salah seorang almarhum bapa saudara saya tu, betulan dia duduk kawasan Gemencik. Dia ada beli sikit tanah kat situ. Tanah dia tu ada emas. Dan dia gali sendiri, dia kata. Dia gali sendiri dan apa ni, memang ada tanah tu ada campuran emas, tetapi mungkin terlampau sedikit dan nak diproses tu begitu sukar, jadi dia tak teruskan lah ya. Di kawasan Gemencik ni ada dia. Macam mana nak tahu emas ni, tanah kita ada emas ke tak ada emas ya? Orang yang duduk di pejabat apa ni, yang kaji bumi ni, dia tahu kan. Yang pejabat kaji bumi di Malaysia ni dia tahu kan. Dan mungkin kena buat baiklah dengan orang ni kan ya. Maknanya orang yang duduk di pejabat kaji bumi ni, dia tahu di seluruh Malaysia ni yang mana banyak emas dan yang kawasan mana yang banyak hasil galian bumi ni ya. Jadi kalau nak tahu ni maknanya kena jumpa pejabat tu lah ya. Pejabat yang berkenaan ni ya. Dia tahu kat mana ya. Sebab itu orang-orang yang ada prioriti ya, ataupun yang ada kuasa ya, contohnya para sultan ya, sultan termasuk yang teramat mulia Datuk Undang kalau di Negeri Sembilan lah ya, Datuk Undang ya. Bila jadi Datuk Undang ni, kerajaan akan kurniakan kalau tak silap saya 100 ekar tanah kepada setiap orang Datuk Undang ya. Dan hebat dia pula sebab dia raja kan, dia pentaraf raja, dia boleh pilih tanah kat mana yang dia nak ya. Dan mereka ni ada maklumat berkaitan dengan tanah mana yang berharga, tanah mana yang ada hasil bumi dan sebagainya ya. Sebab ini merupakan keistimewaan lah ya. Keistimewaan mungkin sebab tuan tanah kepada tanah Melayu ini adalah Raja-Raja Melayu asalnya ya. Lord of the land. Maka ini keistimewaan yang diberi dalam perlembagaan dan juga undang-undang dan menjadi keistimewaan kepada mereka untuk memiliki tanah yang bernilai tinggi ya. Kita tak ada can lah kot rasanya ya. Kalau kebetulan tanah kita ada hasil bumi ni, okey, insya-Allah kita belilah, bertuahlah kita ya. Dan ada orang alim ulama yang tahu tentang perkara ni. Contohnya salah seorang yang pernah dulu kerja dengan Jabatan Mufti Johor, ustaz apa yang pakar ilmu falak tu ya, di Johor. Siapa nama ustaz ni? Ustaz Hidayat ke apa nama dia ya. Dan beliau menjadi salah seorang pakar rujuk kepada penerbangan Malaysia, emas ya. Jadi emas dia pun memerlukan juga pakar rujuk, ahli falak, ahli apa yang alim tentang perjalanan angin, perjalanan bulan bintang ya. Yang mana ketika mana cuaca buruk dan sebagainya ya. Ni orang pakar ni ya. Dia bukan mufti pun, tetapi kepakaran dia diiktiraf oleh dia salah seorang panel falak JAKIM dan juga seingat diberitakan Malaysia Airlines pun mengambil kepakaran beliau ni ya, untuk keadaan-keadaan tertentu lah ya. Contoh dalam musim tengkujuh kan, musim angin kuat dan sebagainya ya. Untuk keselamatan dan juga sebagainya ya, keselamatan penerbangan. Sebab di atas sana ya, bila kita naik kapal terbang kan biasa ya, dia sampai masa tertentu kan kapal terbang kita bergegar kan ya. Saya pun ada juga pengalaman ya, yang agak menakutkan jugalah ya, naik kapal terbang ya.
terutama musim tengkujuh, hujung tahun, macam baru ni bulan 12 contohnya kan, naik kapal terbang. Pernahlah satu masa saya naik kapal terbang tu, gegaran dalam kapal terbang tu menyebabkan saya terloncat terlompat daripada tempat duduk tu. Sampai tahap begitulah gegaran kuat. Jadi takut kita. Jadi orang-orang yang ada ilmu falak, ilmu tahu kedudukan angin, tanah dan sebagainya, dia ada ilmu berkaitan dengan galian, dengan sama ada bumi itu ada emas, ataupun ada minyak, ataupun ada galian berharga ni, di dalam dia ada ilmu ni. Jadi hadirin sekalian, berkaitan dengan harta karun tadi ni, harta galian atau istilah fuqaha disebut ma'dan, ialah segala harta yang terdapat di perut bumi dengan sifat semula jadi, belum diproses dalam apa-apa bentuk seperti emas, perak, besi, arang batu, batu permata, minyak dan sebagainya. Ini disebut hasil galian. Harta karun atau dalam istilah fiqh disebut kunuz, ialah harta yang pernah dimiliki oleh orang dahulu kala dan tertanam atau ditanam dan semula oleh manusia sendiri atau dengan sebab berlakunya kejadian dan bencana seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Jadi kalau kita sebut harta karun ni, maknanya Qarun tu lah. Qarun ni maknanya yang sezaman dengan Nabi apa tu? Qarun ni sezaman dengan Nabi apa? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim. Qarun ni seorang yang sangat kaya, yang kunci milik perbendaharaan Qarun ni ditarik oleh pedati yang ditarik oleh 100 orang kan, tak silap saya, begitulah lebih kurang begitu cerita dia. Maknanya itu baru kunci dia saja 90 ekor untuk 90 ekor untuk hebatnya Qarun ni, sehinggalah oleh kerana dia lupa walhal dia asalnya miskin ya Qarun ni kan, bila Nabi doakan dia, Nabi Ibrahim doakan dia jadi kaya, terlampau kaya, dia lupa pada Allah SWT, kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan harta-hartanya sekali. Ini yang dipanggil harta Qarun tu, daripada dulu sampai sekarang. Ini yang diistilahkan oleh fuqaha. Jadi kedua-dua jenis harta ini mempunyai hukum yang berbeza antara satu sama lain. Jadi jenis bahan galian dan hukumnya. Bahan galian ni kita al-ma'dan tadi, al-ma'adin dari segi jamaknya terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama bahan logam. Bahan logam yang boleh dileburkan dengan kepanasan api seperti emas, perak, besi, tembaga dan lain-lain. Kemudian yang kedua bahan galian yang tidak boleh dileburkan dengan kepanasan seperti batu-batu permata, dia kena dipecahkan, ada proses dia pula lain. Yang ketiga bahan-bahan cecair seperti gas asli, minyak dan lain-lain. Jadi para fuqaha tidak sependapat dalam menentukan hukum bagi ketiga-tiga jenis bahan ini. Jadi pendapat yang pertama kata pendapat fuqaha Maliki, mereka berpendapat bahawa ketiga-tiga jenis bahan galian tadi ni tidak boleh dianggap harta yang dimiliki atau mubah walaupun dijumpai di kawasan dimiliki oleh individu tertentu. Harta ini merupakan harta awam dan dimiliki oleh pemerintah atau kerajaan. Kerajaan berhak menguruskan segala harta berkenaan demi kebaikan semua rakyat. Kerajaan boleh menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu sahaja, sama ada orang perseorangan atau syarikat untuk mengusahakan gadi-gadi harta tersebut, tetapi tidak boleh memberi hak milik harta kepada mereka. Ini pendapat yang pertama. Fuqaha mazhab Maliki. Jadi apa pendapat mazhab Maliki ini berasaskan hakikat bahawa apa yang terdapat di perut bumi tidak tertakluk kepada apa yang di atas di muka bumi. Pemilikan harta hanya berlaku secara khusus tertakat apa yang ada di atas muka bumi sahaja.
harta yang terdapat di perut bumi dianggap sebagai harta awam dan terletak pada kuasa pemerintah atau kerajaan. Jadi pendapat mazhab Maliki ni, fuqaha mazhab Maliki ni adalah saya kira selari dengan apa yang ada dalam kanun tanah negara sekarang. Ya. Kita sekarang ada tanah, ya. Dalam kanun tanah negara ni sekarang ni, undang-undang tanah kita, siapa yang punya nama geran tanah atas tanah, kata dia ada tanah 3 ekar kan. Jadi tanah 3 ekar ni siapa ada nama, yang ada nama tu dia punyalah. Memang dia punyalah atas tanah tu. Tetapi atas tanah saja. Dan kalau ikut kanun tanah negara ni, kedalaman dia ada had dia. Ada had berapa kaki saya tak ingat ya. Itu masih milik kita lah, sama milik tuan tanah. Tapi kalau jauh dalam bumi tadi ni minyak apa saja, dia memang jadi milik kerajaan. Itu bukan harta kita. Dia ada limit dia. Berapa kaki ke bawah. Dan juga beberapa kaki ke atas. Ya. Ruang udara kita, rumah kita ni bukan daripada tapak rumah kita ni sampai ke langit kita punya, bukan. Ya. Dalam undang-undang dalam kanun tanah negara pun dia ada limit juga ke atas ni. Ya. Sebab itu dalam ruang udara pun mengikut undang-undang antarabangsa sekarang ni, ya, dia ada limit, ya. Dia ada limit yang mana ruang udara nasional, lokal ataupun negara kita ada ruang antarabangsa, ya, yang milik antarabangsa. Kalau tidak, kau terbang tak boleh lalu, kan? Begitulah, seolah begitulah, ya. Ataupun dipanggil milik bersama dan sebagainya, ya. Ini pendapat mazhab Maliki. Jadi pendapat mazhab Maliki ni saya ingat selari dengan undang-undang kanun tanah negara kita lah, ya. Pendapat yang kedua, mazhab fuqaha mazhab Hanafi dan Syafi'i, ya. Sekiranya bahan-bahan galian ini dijumpai dalam tanah atau kawasan dimiliki oleh individu tertentu, maka harta itu dianggap milik kepada tuan punya tanah. Ini pendapat mazhab kita punya, ya. Harta milik punya. Disebabkan bahan galian tersebut merupakan sebahagian daripada tanah kepunyaannya. Sekiranya harta itu dijumpai di dalam tanah atau kawasan yang tidak dimiliki, seperti di kawasan yang belum diteroka, maka harta tersebut dianggap sebagai harta tanpa bilik yang akan menjadi milik sesiapa saja yang menemuinya. Ini pendapat mazhab Hanafi dan juga Syafi'i, ya. Maknanya kalau galian tu dalam tanah kita punya lah, ya. Atau kita jumpa di tanah yang belum diterokai, ya. Kita contohlah, ya. Dulu ni orang pergi mancing kan, banyak pergi mancing dalam parit, dalam sungai, rata-rata lah, ya. Sebelum mancing ni dulu pengalaman saya dengan almarhum ayahanda saya lah, kena gali cacing dulu, gali tanah, ya. Cangkul tanah sebab nak ambil cacing dulu kan sebagai umpan, ya. Kalau kita cari cacing ni satu kawasan kita teroka tanah, kita cangkul-cangkul jumpa emas, ya. Kalau tanah tu belum ada siapa punya, kalau ikut pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kita punyalah, ya. Itu pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, ya. Tetapi oleh kerana sekarang, ya, kita ada kanun tanah negara, maka kita terikatlah, ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Pihak berkuasa, pihak pemerintah boleh buat undang-undang, ya, boleh buat undang-undang berdasarkan maslahat rakyat jelata, ya. Jadi bila dia buat undang-undang, ada sekatan tadi, kalau dalam tanah ni ada berapa kaki kita punya, selebihnya kerajaan punya. Sama juga ruang udara, ada berapa kaki limitnya kita punya, selebihnya kerajaan punya, ya. Okey, ya. Boleh, ya, insya-Allah, ya. Ini dalam bab galian tadi ni. Jadi dalam masalah ini, dalam buku apa ni, asas-asas muamalat dalam Islam ni, yang dikarang oleh Dr. Faizah Haji Ismail ni, yang saya rujuk ni, dia kata
pendapat yang diberi oleh fuqaha Maliki tadi adalah lebih relevan lah pada hari ini, ya. Secara umumnya lebih sesuai dan munasabah kerana mengutamakan kepentingan umum, ya, dan lebih menjamin kemaslahatan orang ramai, ya. Jadi mungkinlah, maknanya kalau kata ditakdirkan tanah kita ni penuh emas, ya. Nak kena ukur pula berapa kaki yang kita punya kan, berapa kaki kerajaan punya, ya. Walaupun begitu, ya, kerajaan kalau nak usahakan pun, mana tuan tanah biasalah, ya. Biasalah maka kerajaan pun akan membayar, membayar pampasan yang tertentu kan, ya, pada tuan tanah. Ini kena diusahakan. Samalah macam kerajaan ambil tanah kita buat jalan raya kan, ya, kerajaan bayar pampasan, ya. Itu yang ada sekarang ini, ya. Jadi berkaitan dengan galian, ya. Jadi panjang cerita bab galian ni, ya, tapi saya ingat tu sedikit tu kita dapat faham lah, ya. Yang mustahak pada hari ini, siapa yang ada banyak tanah, bolehlah dapatkan maklumat, ya. Adakah dalam tanah kita tu ada galian ke ataupun harta karun, itu boleh dapat maklumat ni, ya. Boleh panggil ustaz yang berkenaan ni. Dia masih hidup lagi, ya. Ustaz ni saya ingat dia lebih tua sikit pada saya lah. Ustaz apa ni? Ustaz Jaafar Hidayat ke apa nama dia, ya. Johor ni, ya. Dia imam sekarang ni, dia salah seorang imam di masjid di daerah di sebelah Johor ni, ya, sebelah Johor Baru, saya tak ingat sebelah mana, ya. Dan saya ingat banyak jugalah ceramah-ceramah dia, banyak berdasarkan kitab-kitab ahli falak dan sebagainya. Dan sangat menarik lah, ya. Ustaz ni punya ceramah kalau saya dengar pun memang menarik, ya. Ya Ustaz, ya Datuk. Ya. Saya selalu dengar. TV1 selalu panggil dia dulu. Ya. Siapa nak nama dia, saya ni lupa, ingat lupa ni, Ustaz. Saya ingat, tapi rupa dia saya ingat, tapi tu dia sebab orang Johor. Ya. Kau terima memang saya falak dia best lah. Betul. Sebab dia memang bidang dia Ustaz ni yang berkenaan. Ahli falak. Seronok dengar dia ceramah. Cina yang kafir ni pun nak buat apa ni, sarang burung layang-layang kan. Kan dia punya sarang burung layang-layang tu kan, dia ambil dia punya yang buat sarang burung yang jual di hotel satu mangkuk berapa puluh ringgit tu kan, RM100 kan. Mahal. Ya, mahal tu sarang burung ni. Jadi yang saya dipahamkan, yang orang Cina, orang kafir ni pun panggil dia. Dia sebab nak buat sarang bangunan sarang burung layang ni. Bangunan dia dalam apa? Ya, nak kena tengok arah angin, nak tengok kedudukan bangunan tu macam mana, baru dia jadi, baru maknanya hasilnya banyak, ya. Dan dekat Johor banyak dah tu sarang burung. Sarang burung. Okey. Betul. Jadi sebab memang dia kepakarannya bidang tu, dan inilah Allah Ta'ala kurniakan kelebihan pada dia. Allah Ta'ala kurniakan kelebihan pada dia lah, ya. Yang saya ingat Mas pun pernah panggil dia sebagai pakar rujuk lah, untuk membantu kapten yang bawa kapal terbang, juru terbang kita, ya. Jadi hebat, orangnya memang hebat lah. Walaupun orangnya nampak lekeh saja, dan orang yang tawaduk lah. Dekat Johor ramai Ustaz yang palak tu. Ustaz Anafiah pun palak juga, Ustaz. Ustaz Anafiah Razak kan. Ustaz Anafiah Razak pun palak juga kat Johor. Ya, Ustaz Anafiah lah tu, betul. Ustaz Anafiah, silap saya. Betul. Ustaz Anafiah lah tu yang saya sebut tadi ni. Ustaz Hanafiah, ya betul. Lupa nama dia. Okey, kita balik pada ni kuliah kita, ya. Kemudian selain daripada usaha mencari gali dan harta karun tadi ni, yang ketiga, penguasaan harta yang belum dimiliki tadi ni termasuk melalui pemburuan. Ya, pemburuan, berburu, ya. Jadi berburu ni memang diharuskan oleh hukum syarak. Jadi dalam konteks undang-undang tanah air kita pada hari ini, dia kerajaan
mengeluarkan lesen, ya, mengeluarkan lesen kepada pemburu-pemburu, ya. Almarhum bapa saudara saya salah seorang lah. Memang dia pemburu, ya. Dia bekas askar, dia ada senapang yang 2 laras, ya. Maknanya ada 2 ni lah, boleh tembak sekali 2 ni kan, ya. Dua peluru sekali, ya. Senapang patah yang dua dia punya 2 apa, lubang keluar peluru dia tu ada 2 kan. Dan dia ada masa-masa tertentu yang dibenarkan untuk berburu, ya. Sebelum ada undang-undang, sebelum ada undang-undang ni maknanya pemburuan ni bebaslah. Segi hukum syaraknya, berburu ni maknanya dalam hutan ataupun di laut ataupun di mana pun, hasil buruan kita tu adalah milik kita. Segi hukum syaraknya begitulah, ya. Sebab belum ada siapa punya. Ikan di laut bukan siapa punya, ya. Binatang buruan dalam hutan bukan siapa punya, ya. Jadi usaha kita memburu ni maknanya dapat pada kita itu adalah kita panggil milkul tam. Milik sempurna kita punyalah, ya. Milik kita punya, ya. Ini yang di segi hukum syaraknya. Cuma sekarang ni sebab dah dibuat undang-undang, kita ada akta berkaitan hasil hutan buruan dan sebagainya, kemudian pemburu ni beri lesen kan. Dia ada masa-masa tertentu yang dibenarkan untuk memburu dan ada masa-masa yang tidak dibenarkan, ya. Jadi kalau tak dibenarkan ni, ya itulah, ya. Bila kerajaan buat undang-undang tu, bila tak dibenarkan, sepatutnya dari segi hukumnya tak boleh memburu. Ya, ditakuti hasil buruan kita tu tidak syar'i, ya, tidak syar'i, ya. Wal-iyazubillah, ya. Jadi kita ni pun nak kena faham jugalah, ya. Nak kena faham ni berkaitan dengan hasil buruan, ya. Kemudian tu dalam buruan ni bukan pemburuan binatang yang kita nak makan saja. Termasuk orang yang memburu, ya, binatang untuk dia punya, macam gajah nak dapat punya gading, ya. Harimau nak dapat kulit dia, ya. Apa lagi, rusa, tanduk dia, ya. Macam-macam lah, ya, yang hasil buruan ni. Jika dibenarkan, okey. Tetapi dalam undang-undang sekarang ada binatang-binatang yang dilindungi yang tak boleh diburu, kan, yang tak boleh ditembak, ya. Gajah umpamanya, kan. Burung-burung yang tertentu yang dah hampir pupus, ada senarainya oleh perhilitan, kan, Jabatan Hutan ni, ya. Dia ada senarai barang binatang yang dilindungi yang tak boleh dibunuh, ya, yang tak boleh diburu, itu tak boleh, ya. Bila dibuat senarai begitu, dari segi hukum syaraknya pun haram sepatutnya, ya. Sepatutnya haram dan tak boleh diburu dan dibunuh, ya. Jadi Islam ni memang dia nampak dalam bab harta ni, walaupun harta buruan ni ada limitasi dia, ada had dia yang dibenarkan ataupun tak dibenarkan oleh hukum syarak, ya. Binatang buruan, ya. Okey. Kemudian itu bila dalam bab binatang buruan ni, sedikitlah segi hukum syarak. Bab contohnya macam nak tangkap rusa, nak tangkap ayam hutan, bukannya kita boleh tangkap hidup-hidup, kan, kita tembak, kan. Banyakkan pemburu dia guna senapang tembak lah. Kecuali yang ayam hutan ni, pengalaman bapa saudara saya, adik saya pun ada pengalaman boleh tangkap hidup-hidup ayam hutan, ya, guna tangguk. Dia panggil tangguk ajaib lah. Saya ingatkan betul lah tangguk tu tangguk ajaib, rupanya tangguk biasa je, ya. Dia guna tangguk tu maknanya dia guna jaring yang diikat pada buluh bulat lebih kurang, dia punya bulatan tu lebih kurang lebih kurang 2 kaki, ya. Diikat, ya. Jadi rupanya ayam hutan ni dia tidur dalam sawit ataupun tidur atas pelepah pokok ni. Jadi cara nak tangkap ayam hutan ni, dia kata
100 kaki ataupun 50 kaki ke 100 kaki kita bergerak berjalan tu, ayam hutan ni dah lari dah, ya. Dia dah cabut lari dah, ya. Jadi ada skill dia, ya. Ada skillnya. Tak silap saya yang dimaklumkan pada saya lah, ya. Nak dapat skill nak menjejak ayam hutan ni sampai kita boleh dekat dengan dia, kita letak tangguk tu atas dia sebab ayam hutan ni terbang ke atas. Jadi letak tangguk tu jaring tu, dia akan terperangkap lah dalam jaring bila dia terbang, ya. Itu cara boleh tangkap hidup-hidup tu. Tapi nak dapat skill tu makan masa 6 bulan ke setahun, ya. Hebatnya. Itu boleh tangkap hidup-hidup, tapi yang nak tembak ni macam mana hukum dia, ya. Jadi dari segi hukum syaraknya, dari segi bila kita tembak rusa tu, ya, kena niat sembelih, ya. Niat sembelih. Jadi halal walaupun kita tak sempat nak sembelih. Kalau masih hidup lagi lepas ditembak rusa ataupun pelanduk, rusa, kijang, ya, yang ditembak dalam hutan tu, bila ditembak dia jatuh, ya. Macam rusa ataupun kijang ni, walaupun dah tembak dia jatuh tu, biasa dia hidup lagi. Ini pengalaman bapak saudara saya lah, ya. Jadi sempat sembelih lagi, ya. Sempat sembelih lagi. Yang tak sempat sembelih ni maknanya kita nak menghalalkan daging dia, ditembak tu dengan niat sembelih lah, ya. Boleh, dari segi hukum syaraknya. Ataupun kata rusa tu terjatuh dalam lubang. Ada juga perangkap yang dibuat secara buat lubang lah, ya, untuk memerangkap binatang buruan ni. Jadi bila masuk dalam lubang tu, dia jatuh, kan? Dia jatuh tapi nak tangkap hidup sukar. Boleh kita tombak dia. Tombak dia dalam lubang tu dengan niat sembelih. Ya, mati dia, ya, baru kita boleh angkat dia daripada dalam lubang tu. Boleh, tu halal, ya, halal dari segi hukum syarak. Ya, termasuk tadi tembak ayam hutan tadi ni. Ayam hutan ni sebab dia nyawa dia tak macam kijang, tak macam rusa, ya. Jadi boleh dengan niat tembak tu, niat sekali dengan sembelih lah, supaya halal, ya, daging. Kalau sempat sembelih, lagilah, alhamdulillah, ya. Itu cara nak menghalalkan lah, ya, menghalalkan binatang buruan, ya. Macam ikan di laut ni tak payahlah sembelih, kan, ya. Yang dapat laut semua halal, ya. Binatang dalam laut semua halal, ya. Kemudian yang keempat, penguasaan ke atas rumput rampai dan tumbuhan hutan. Ni syarak dia halus, ya, dalam bab ni. Termasuklah rumput rampai dan tumbuhan hutan. Ni siapa yang ambil ni, rumput rampai dan tumbuhan hutan ni? Tuk bidan, kan, ya, yang mahir. Ni keluarga kita yang tukang urut, yang pandai ilmu hutan ni, yang mana boleh jadi ubat, ya, tongkat alinya, kacip Fatimahnya, misai kucingnya, apa lagi. Ini semua hutan ni, ya, yang jadi ubat, ya, jadi ramuan nak mengubati pelbagai penyakit dan sebagainya, tumbuhan hutan ni. Kita pun tak kenal, saya pun tak kenal, mana satu tongkat ali pun tak kenal, ya. Dan macam-macam lagi lah, ya, yang tumbuhan hutan ni. Jadi ini boleh, maknanya dalam hutan yang kerajaan punya tak ada masalah kita nak ni, ya. Kalau hutan kebun orang, kena minta izin, ya, kena minta izin. Jadi kalau dalam tanah yang tak ada, kita pun tak tahu siapa puja, atau kita anggap itu maknanya tanah kerajaan lah, boleh, ya, boleh, ya. Jadi siapa yang mungkin di kalangan dalam grup kita ni mungkin ada ilmu ni, kan, ilmu mencari rumput rampai ataupun tumbuhan hutan yang menjadi ni boleh buat ubat dan sebagainya, ya. Saya ingat almarhum pangkat maklum lah kepada saya, ya. Dulu ni isteri saya ni bila datang haid dia sakit perut, ya. Jadi arwah maklum, pangkat maklum saya ni lah, ya, dia pandai. Okey, tak apa, dia carikan, dia kata akar kayu hutan ni, ya. Dia buatkan, dia campur, dia buatlah satu ikat. Dia bagilah satu ikat ni, rebus, dia kata, dia buat macam ni lah. Adalah kaifiat yang dia ajar. Alhamdulillah, ya, sembuh. Ini
Maknanya ini boleh. Mana akar-akar kayu hutan, rumput rampai, tumbuhan tu, pucuk-pucuk dan sebagainya. Ini kalau orang yang dia tahu ni dia boleh ambil, itu adalah milik dia. Milik mula. Dia boleh jual lah. Ya. Sebab tu dulu orang jual akar kayu kan. Jual akar kayu dan sebagainya. Dan macam-macam lah. Ya. Termasuklah pucuk-pucuk hutan ni. Ya. Pucuk yang buat ulam dan sebagainya. Boleh ambil pucuk paku. Kan tepi sungai banyak kan dekat kampung kan. Itu sebab tanah kerajaan, tak ada masalah. Tak ada siapa punya, boleh ambil. Boleh jual. Ya. Itu halal sih. Kecuali tanah orang yang ada milik, kena minta izin. Ya, kena minta izin. Sebab itu hadirin sekalian, bila siapa ada bela lembu, bela kambing dilepaskan dalam kawasan kampung, dari segi hukum syaraknya, selagi kita tak minta halal dengan orang yang punya tanah yang kambing kita, lembu kita, kerbau kita makan rumput tu, tak boleh buat zakat. Segi hukum syaraknya. Ya, walaupun kita lebih ada 40 ekor kambing kan, kena ni, kena zakat sekor. Kalau 40 nisab dia kena zakat sekor. Kambing kan, lembu. Ya. Lembu kerbau 30 kan, 30 ekor. Kambing 40 ekor. Ya. Kena zakat sekor. Tapi sebab dia makan rumput orang, makan pucuk kayu orang punya, dari segi hukum zakatnya tidak sah zakatnya, ya, kecuali minta halal dengan pemilik tanah. Ni halus halus dia punya, kita punya hukum syarak ni, ya. Dia kena faham tu, sebab tu kita belajar hari ni, ya. Mengaji hari ni. Pukul berapa dah? 10.25 dah terlebih, ya. Lebih masa dah ni. Yalah, besok hari kerja. Saya ingat kita berhenti sini dululah, ya. Kita berhenti sini dulu setakat hari ni penguasaan ke atas rumput rampai dan tumbuhan hutan. Ini sebahagian cara yang pertama yang pemilikan sempurna tadi ni, ya, iaitu penguasaan ke atas harta yang belum dimiliki, yang dihukumkan harus, ya, penerokaan tanah, ya, usaha-usaha mencari gali harta karun, yang ketiga melalui pemburuan di hutan, di laut, ya, penguasaan ke atas yang keempat, penguasaan ke atas rumput rampai dan tumbuhan hutan, ya. Dan insya-Allah nanti kita memilihkan yang seterusnya, yang kedua, iaitu melalui akad-akad, ya. Akad-akad yang memindah milik, ya, melalui jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya. Kita akan sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah, ya. Jadi hadirin sekalian, dah hampir 10.30, ya. Saya kira saya berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insya-Allah, ya. Yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk nak buka soalan ke? Dah 10.30 kan? Bolehlah kot, satu soalan, dua soalan boleh kot insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, silakan jemaah, sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh satu ataupun dua soalan. Ya. Satu offer ni. Ya, sila Puan Siti Fatimah. Silakan. Ya. Saya nak tanya satu soalan berkenaan najis haiwan. Najis. Ustaz kata najis tak sah untuk jual beli kan? Ya. Tapi kalau ada orang nak beli najis kambing kan, tapi kita, saya tak jual. Tapi orang tu kata tak apalah, tak jual, tapi tolong ambilkan, saya kira upah ambil. Boleh. Ya. Ya. Ya, boleh. Itu yang tu boleh. Ya. Akadnya akad bukan akad jual najis tu. Akadnya itu akad upah, satu karung upah dia kata RM5 contoh ni kan, ataupun RM10. Okey, tu boleh lah.
Akad Upah kumpul najis tu. angkut, masuk dalam guni betul Ya, angkat ya. bawa. Yang tu dibenarkan, yang tu diharuskan. Saya bimbang takut nanti duit tu jadi syubhah ke apa ke kan. Ya. Betul lah tu. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi satu soalan mungkin. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal tanah reserve kerajaan ni, Ya, ya. ada orang kampung tu lah, dia tanam pokok sawit dekat tanah reserve tu. Kemudian adakah hasilnya tu halal untuk dimakan ataupun macam Ustaz cakap tadi pasal zakat cuma saya nak tahu halal ke tidak tu dia ambil, dia jual hasil tu. Tanah reserve kerajaan kalau dengan izin dapat lesen tol boleh, tak ada masalah. Okey. Dapat tanah tol kan, temporary occupying license, TOL, tanah tol. Tol tu lah bahasa Inggeris. Temporary, mana hak milik sementara. Dia ada bayar tu, ada bayar dia punya cukai dia tu. Tanah tol ni ada cukai dia juga. Itu kalau dibenarkan boleh. Kalau dia meneroka secara haram, mana haram lah hukum dia. Okey. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey. Baik, Masya Allah. Kita tutup lah kan Datuk Boleh dah. Alhamdulillah. InsyaAllah ada soalan lain boleh simpan untuk kuliah akan datang insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapat ilmu daripada tajuk hari ini. Minggu hadapan insyaAllah kita akan sambung dengan tajuk melalui akad-akad yang memindah milik tu insyaAllah seterusnya. Dan soalan yang nanti berkenaan dengan tauhid tu akan diingatkan semula pada Fadilatul lah insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini, Masya Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini ada sebarang kekurangan, kesilapan yang datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Datuk saya bersama tu. Mining. Boleh. Maaf. Clear suara saya? Risau pula. Hilang. Okey, baik. Allahu Akbar. Baik. Okey, saya buat sikit bahan kuliah untuk pagi besok. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 6.45 pagi dengan bacaan surah Yasin, doa dan terjemahan hikam Jawi. Kuliah duha kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami dengan soal hati pada pukul 10 pagi. Dan kuliah-kuliah yang seterusnya nanti boleh rujuk di grup Gemenur Iman masing-masing insyaAllah. Jadi saya mohon Al-Fadhil Datuk untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.